Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata dia, Nabi SAW berjalan di satu jalan. Nabi jumpa satu orang perempuan. Yang perempuan ini sedang menangis di atas kubur. Nabi berjalan lalu kubur, Nabi nampak ada satu perempuan duduk teriak atas kubur. Faqala Nabi SAW, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ittaqillaha wasbiri. Nabi kata, bertakwalah pada Allah, takutlah pada Tuhan, dan bersabarlah. Nabi tak tahu dia ni pasal apa. Dia duduk atas kubur, dia duduk teriak. Nabi lalu dekat dia, Nabi bagi nasihat dekat dia. Nabi kata, ittaqillah, takutlah pada Tuhan. Wasbiri, dan hendaklah kamu banyak-banyak sabar. Bila Nabi SAW kata macam tu, perempuan tu jawab ke Nabi. Dia kata, ilaika anni. Dia kata hampir jajah, tak usah duduk main sini. Ni perempuan yang duk menangis atas kubur, yang Nabi tegur dia ni, dia kata dekat Nabi, ilaika anni. Dia kata hampir, dia kata tak usah duk main duk sini, pi jajak. Begitu. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu. Dia kata hang tak kena macam yang aku kena. Yang hang tahu mai duk abang kata sabar, ni aku kena. Musibah ni kena dekat aku, tak kena kat hang. Hang main duk suruh aku sabar. Hang tak tahu macam mana diri aku menanggung musibah ni. Maka dia kata dekat Nabi, dia kata, ilaika anni. Aku tak mau dengar orang duk main suruh aku sabar. Kerana aku yang merana, aku yang sengsara menanggung musibah ni. Begitu. Faqila laha. Tak lama lepas tu orang habaq kat dia. Orang habaq kat budak perempuan ni. Dia kata, innakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hang tahu tak orang yang hang kata pi jauh-jauh tadi tu siapa? Dia itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kenal rupanya. Dia tak kenal kata orang tu Nabi Muhammad. Kawan ni mai bagi nasihat dekat dia, dia marah kawan ni pasal dia sedang ditimpa musibah. Dia sedang sengsara. Hang senang-senang mai suruh aku sabar. Hang tak tahu macam mana derita, macam mana sengsara aku duk tanggung benda ni. Hampa tak tahu. Yang tahu mai duk suruh aku sabar. Maka dia halau orang yang duk mai suruh dia sabar ni. Orang habaq dekat dia, kamu tahu tak orang yang kamu halau tadi siapa? Orang tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dengar kata orang tu tadi Nabi, fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi ke rumah Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, sampai di pintu rumah Nabi, falam tajid indahu bawabin. Dia kata yang kata Nabi ni, rumah pun tak ada orang tunggu pintu. Tak ada guard. Nama besar Nabi Muhammad, nama besar. Semua orang kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Nabi, Nabi Muhammad ni pemimpin, Nabi Muhammad ni ramai orang sayang dekat dia. Pi rumah dia, orang jaga pintu pun tak ada. Tak nampak macam orang besar. Bila dia jumpa Nabi SAW, perempuan ni kata dekat Nabi, dia kata, lam a'rif. Dia kata, aku minta maaf lah. Sebenarnya aku tak kenal kata kamu Nabi. Dia kata, aku minta maaf lah. Aku bukanlah nak tunjuk tak elok perangai dekat kamu. Aku tak kenal kata kamu Nabi. Minta maaf banyak-banyak, dia kata. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda. Nabi kata, innamas sabru inda sadmatil ula. Nabi kata, sabar, hak sebenar-benar sabar, ialah apabila orang tu boleh tahan masa musibah mula-mula kena dia. Mula-mula kena musibah tu, dia dah sabar dah. Dia dah ingat dah ini musibah, ini ujian daripada Allah. Dia boleh terima ujian ni dengan tenang. Ini orang bagus. Nabi kata, dia sabar dengan musibah yang menimpa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu muttafaqun alaih. Hadis sahih, disepakati semua ulama mengatakan dia hadis sahih. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa yang pertama, nama kata manusia, lebih-lebih lagi Islam, dia akan kena uji dengan Tuhan. Kena. Lagi besar perjuangan,
lagi besar ujian. Kena. Dan ujian dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk kena penjara. Kadang-kadang dia main dalam bentuk ugutan. Kadang-kadang dia main macam-macam. Diri yang kena, diri yang menanggung sahaja yang tahu. Orang yang melihat boleh kata apa dia nak kata, tetapi orang yang kena, dia saja tahu apa yang kena kat dia. Yang kedua, hanya orang yang kena ujian yang tahu betapa sakitnya kadang-kadang bila ujian mai ke dia. Sakit. Yang kadang-kadang orang tengok kok jauh, orang tak nampak sakit tu, tapi dia sendiri tahu macam mana sakitnya ujian yang kena ke dia. Dan kadang-kadang orang yang kena uji sakit ni tak boleh cerita ke orang. Tak boleh cerita. Dia boleh cerita sikit, tapi banyak lagi dia tak boleh nak cerita ke orang. Kalau dia cerita, lagi besar ujian nanti mai kat dia. Yang ketiga, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa bila kena uji, kita kena banyak sabar. Bila kena uji, sabar kena kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan cukupkanlah kesabaran itu. Bersabarlah. Dah sabar saja tak lagi. Tuhan kata wasabiru, bagi mantap kesabaran itu. Kalau tak boleh tahan, tuan-tuan, berhenti ya, tak mengajar dalam masjid. Kalau tak boleh tahan, berhenti ya. Duduk di rumah orang pun tak kacau kita. Tak ada siapa nak pakai kita, tak ada siapa nak guna kita, tak ada siapa nak buat apa kat kita. Pasal apa? Pasal dia ni bukan siapa-siapa, duduk di rumah aja. Siapa pun tak kacau dia. Macam ada benda nak abang tapi tak terbih bagi habis. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ujian ni Allah sebut dalam ayat 155 suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Maksud dia, Allah berfirman, dan kami akan uji kamu sikit. Tuhan kata bisyai maksud sikit, syai. Tuhan kata وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Kami akan uji kamu dengan sikit ketakutan. Kamu mungkin kena ugut, kamu mungkin kena gertak, kamu mungkin sikit. Tuhan kata, kamu akan diuji dengan sikit ketakutan. Wal-ju', kamu akan diuji dengan sikit kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kamu akan diuji dengan sedikit kekurangan harta benda. Kamu akan diuji dengan sedikit jiwa. Kamu akan diuji dengan sedikit buah-buahan dan sebagainya. Kalau dia orang yang buat tanam-tanaman, Allah test dia dengan buah-buahan tak menjadi dan sebagainya. Ini ujian Allah. Ikut dia siapa? Kalau dia orang menyaga, Allah test dia dengan kerugian dalam perniagaan. Kalau Allah test dia, kalau dia tak ada apa, dia cuma seorang ibu, seorang bapa, Allah test dia dengan kesakitan, penyakit yang Allah bagi dekat anak dia. Allah akan uji manusia dengan macam-macam bentuk ujian. Wabashiris sabirin. Tuhan kata, tapi bagilah berita gembira kepada orang yang sabar. Bagi berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau dia sabar, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat dia khabar baik di hari akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Imam kita, Imam mazhab Syafi'i. Imam kita iaitu Imam Syafi'i, imam kepada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kecil anak. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imam Syafi'i ni, dia ni dua-dua, mak dia, pak dia, dua-dua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belah pak pun pi sangkut dengan Nabi, belah mak pun pi sangkut dengan Nabi. Dia dua-dua belah mak, belah ayah, dua-dua sangkut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada hari Imam Hanafi wafat.
Imam Hanafi mati hari itulah lahir Imam Syafi'i. 9 tahun sudah hafaz Al-Quran, 30 juzuk hafaz, ingat dan boleh buat terbit hukum daripada Quran. Umur 9 tahun. 10 tahun hafaz kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab Muwatta. Umur 10 tahun hafaz siap. Word by word yang ada dalam kitab Imam Malik itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Umur 15 tahun pihak berkuasa Madinah memberi kuasa kepada dia untuk keluar fatwa untuk diguna pakai oleh semua orang yang ada di Madinah. Umur 15 tahun sudah boleh keluar fatwa di Madinah. Seorang ulama yang begitu punya hebat, yang begitu punya berilmu, yang begitu banyak sumbangan untuk agama, untuk Islam dan sebagainya, dituduh dia ni pro Syiah. Imam Syafi'i, ujian dekat dia ni, dia dituduh satu orang yang pro Syiah. Dengan kerana tu dia ditangkap dan dipenjarakan. Imam-imam mazhab semua kena penjara. Dia ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian daripada penjara Yaman, dia kena penjara di Yaman. Daripada Yaman nak bawa pergi dekat Khalifah Harun Ar-Rashid di Baghdad tu, dalam keadaan tangan dirantai dan kaki dirantai, disuruh berjalan redah padang pasir 2 bulan perjalanan baru sampai di Baghdad. Ni hak kita senang-senang duk sebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Tahukah kita apa yang dilalui oleh Imam Syafi'i? Semata-mata kerana tuduhan. Orang tuduh kata dia pro Syiah, dia ditangkap, dia dipenjarakan, dirantai tangan dan kaki, dan ketika nak dibicarakan, dia dibawa daripada Yaman, tempat dia dipenjarakan, dibawa dalam keadaan berjalan kaki, redah padang pasir 2 bulan perjalanan sampai di Baghdad, menghadap khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah pada masa itu. Khalifah tu Khalifah Harun Ar-Rashid. Bila sampai di depan khalifah, tiap-tiap orang ulama yang ada pada masa itu yang dituduh pro Syiah dipanggil seorang-seorang masuk jumpa khalifah. Khalifah sendiri interview mereka ni, nak membuktikan kamu betul pro Syiah ke ataupun tohmahan orang saja dekat kamu. Masuk tanya, masuk tanya. Yang mana fail, pancunglah tu juga. Tuan kena baca sejarah, tuan. Bila baca sejarah baru kita tahu ini laluan rupanya yang terpaksa dilalui oleh ulama-ulama besar ni. Bila sampai giliran Imam Syafi'i masuk sampai di depan khalifah, dia bagi salam dekat khalifah. Dia kata, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa barakatuh." Bang mana tak kenal salam dia? Dia bagi salam dekat Harun Ar-Rashid, dia kata, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa barakatuh." Dia kata. Dia tak sebut wa rahmatullah. Sepatutnya dia kata, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa rahmatullahi wa barakatuh." Sepatutnya lagu tu dia tak sebut wa rahmatullah. Dia kata dekat Harun Ar-Rashid yang nak membicarakan kes dia, dia kata, "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa barakatuh." Bila dia bagi salam lagu tu, Harun Ar-Rashid jawab. Dia kata, "Wa alaikasalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Dia jawab penuh macam tu. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, "Wahai Imam," dia kata, "kenapa kamu bagi salam tidak mengikut cara sunnah?" Pasal apa hang bagi salam tadi? "Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin wa barakatuh." Pasal apa langkah wa rahmatullah? Pasal apa kamu bagi salam tadi tidak mengikut cara sunnah, tak ikut cara Nabi punya bagi salam? Pasal apa? Imam Syafi'i ni cerdik. Dia jawab dekat Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia kata, "Aku tidak sebut wa rahmatullah kerana aku tahu rahmat Allah sudah sedia ada dalam hati kamu." Bukti dia pasal kamu jawab tadi, "Wa alaikasalam wa rahmatullahi wa barakatuh." Aku tak ucap rahmat kepada kamu pun kamu ucap rahmat kepada aku. Aku pasti kamu seorang khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Aku tak sebut pun tak apa dah. Benda tu ada dalam diri kamu. Dia kata. Dia cerdik. Jack lah. Yang tu dalam bahasa Allah orang kata Jack. Imam Syafi'i Jack Khalifah Harun Ar-Rashid dalam keadaan dia dah tengok dah kawan-kawan dia putih tengkok ramai dah. Dia Jack Khalifah.
Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu rasa lembut hati. Siapa tak syok kena jeng? Yang tak syok ni kalau orang duk hantam kita, kan, dia boleh main masjid lambat. Kalau orang jack, okey. Harun Ar-Rashid bila Imam Syafi'i, satu imam yang terkenal dari segi ilmunya, dari segi waraknya, dari segi tawaduknya, dari segala segi, tiba-tiba dia angkat khalifah macam tu. Dia angkat khalifah Harun Ar-Rashid ni. Dia kata rahmat sudah ada dalam hati kamu. Bukti dia, walaupun aku tak ucap wa rahmatullah, kamu ucap dekat aku. Aku yakin kamu khalifah yang mempunyai rahmat dalam hati. Bila dia dengar macam tu, dia syok. Terus dia tanya Imam Syafi'i. Dia kata, boleh tak kamu bersihkan diri kamu daripada tohmahan? Dia kata, kamu dituduh sebagai orang yang menyokong Syiah. Jelaskan kepada aku. Imam Syafi'i terus baca ayat Quran. Dia kata Allah berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Dia kata Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, kalau mai dekat kamu satu orang bawa berita, sedangkan dia ni kamu tahu dia fasik, dia ni pun semayang on and off, tenggelam timbul, tiba-tiba dia bawa satu berita mai dekat kamu, berita nak tohmah orang macam aku, dia kata, fatabayyanu, Tuhan kata cek dulu berita yang dia ni bawa. Dia tahu ke asal usul berita yang dia bawa ni, ataupun dia pun dengar ujung-ujung telinga, dia pun tak tahu hakikat sebenar cerita yang dia bawa. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tidak tuduh satu kaum dalam keadaan kamu tak tahu sebenarnya apa sebenar yang berlaku. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tuhan kata kalau kamu tuduh satu orang secara melulu, kamu akan jadi orang yang menyesal selepas ini. Bila dia baca ayat tu dekat Harun Ar-Rashid, Harun Ar-Rashid ni orang Arab, bila dengar-dengar macam tu, lembut lagi hati dia. Dia kata tak apa, sila kamu bersihkan diri kamu daripada tohmahan. Betulkah kamu ni pembawa Syiah dan penyokong Syiah? Imam Syafi'i bangkit berdiri di depan Harun Ar-Rashid. Dia kata, ya Amiral Mu'minin, kalau sekiranya kerana aku kasih dan sayang kepada Nabi dan keturunannya, aku dituduh Syiah, biar satu dunia kata aku Syiah. Dia kata, kalau kerana tu, kerana aku sayang Nabi, kerana aku sayang keturunan dia, aku dituduh Syiah, biar aku reda orang kata aku Syiah. Dia kata. Harun Ar-Rashid bila dengar macam tu, dia panggil Imam Syafi'i mai duduk dekat dia. Dia kata, bersenang-senanglah kamu, kamu perlu menjadi penasihat aku, terlepas dia daripada hukum yang sudah pun kena ke atas beberapa orang sahabat dia sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada kisah tu balik fikir. Balik fikir. Banyak benda kalau kita nak buat postmortem daripada kisah Imam Asy-Syafi'i yang kita cerita tadi. Dan banyak pengajaran dan banyak rahsia yang boleh kita korek, yang kita gali, yang kita boleh jadikan dia sebagai pedoman kepada kita kalau sekiranya kita nak benar-benar nak mencari kebenaran dalam agama kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.